Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR14 Palang 2018 Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2018 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Minta Yang Berhormat Menteri menyambung. Terima kasih Tan Sri Ketua. Izinkan saya untuk menyambung jawapan kepada perbahasan-perbahasan yang telah dikemukakan oleh para senator yang bijaksana pada sidang yang lepas, pada sebelum cuti lagi lah. Untuk makluman Tan Sri Ketua, sebenarnya saya telah menjawab banyak hampir banyak persoalan yang dikemukakan. Pada hari ini saya akan cuba menyambung mungkin 1-2 perkara saja. Pertamanya saya ingin menyentuh tentang ada ahli Dewan Negara ini ataupun senator yang telah membangkitkan berkenaan dengan tentang anti fake news yang telah pun dilaksanakan di Jerman. Yang ini saya akui memang di Jerman ada satu undang-undang yang telah pun digubal oleh Parlimen Jerman berkaitan dengan anti fake news ini. Cumanya saya rasa di sana wujudnya satu perbezaan yang besar lah di antara undang-undang di Jerman dan juga undang-undang di dalam negara kita. Sebenarnya Tan Sri Ketua, sebelum saya nak jawab tentang anti fake news di Jerman itu, saya nak beritahu ginilah. Sebenarnya di Jerman ni kalau kita nak compare dengan negara kita ni, kita kena berhati-hati. Sebab Jerman ni dah terlalu advance sangatlah. Saya tak beri contoh. Di Jerman sekarang ini, Parlimen mereka sedang bincang apa tau? Untuk kalau boleh kereta konvensional ni yang gunakan minyak ni kemungkinan dah tak ada lagi dah. By 2030 dengan izin, kemungkinan di Jerman mereka nak pergi kepada dipanggil EV, electric vehicle atau kenderaan elektrik. Jadi mereka dah jauh dah ke depan dengan kita dah. Kita kat Malaysia nak buat kereta baru pun jadi isu, bincang macam-macam lah. Jadi mereka dah pergi, Parlimen mereka dah bincang bab itu. Sebab tu bagi saya, kalau kita nak gunakan Jerman, kita kena berhati-hati. Di Jerman memang ada undang-undang dipanggil, undang-undang itu ialah Network Enforcement Act ataupun dalam istilah ringkasnya NETS-DG. Ini undang-undang yang ada di Jerman. Saya telah membaca undang-undang itu. Okey. Apa perbezaan di antara undang-undang di Jerman dengan undang-undang yang kita buat anti fake news ini? Di Jerman, undang-undang itu disasarkan khusus kepada dipanggil telemedia service providers, penyedia perkhidmatan telemedia, iaitu seperti Facebook, Twitter, maknanya orang yang sediakan tu. Ia meletakkan tanggungjawab untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap unlawful content dalam media sosial ke atas penyedia perkhidmatan tersebut, service provider. Kalau negara kita macam tu lah, yang sediakan contohnya Celcom, Unify, semua inilah yang mereka target pada tu, service provider. Di mana kalau sekiranya mereka ambil tindakan ke atas unlawful content dalam media sosial ini, ke atas penyedia perkhidmatan, kalau mereka didapati bersalah, mereka dikenakan satu denda yang amat besar. Dan sekiranya mereka gagal untuk memadam kandungan yang salah tersebut, mereka akan dikenakan di bawah peruntukan Seksyen 3/2/2 Akta tersebut. Akta yang saya panggil tadi, Akta Network Enforcement Act ataupun NETS-DG. Kalau sekiranya ada kandungan yang kurang jelas melanggar undang-undang rangkaian media sosial ini di Jerman, seperti Facebook dan Instagram, di undang-undang sana memberikan tempoh 7 hari untuk mereka mempertimbangkan, dan sekiranya sesuai untuk memadam posting tersebut, diberi peluang dulu. Kalau mereka ada peluang untuk sesuai untuk memadam, sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 3/2/3 Akta berkenaan, dibenarkan dulu untuk orang padam. Kegagalan untuk mematuhi tarikh akhir boleh menyebabkan pengenaan denda sehingga 50 juta euro
sebagaimana diperuntukkan dalam Seksyen 4/2 Akta tersebut. Okey. Setelah undang-undang ini dilaksanakan di Jerman, setakat 1 Januari 2018 Tan Sri Ketua, telah terdapat satu saja kes melibatkan ahli politik pembangkang Jerman yang memuat naik status di Twitter mempersoalkan tweet tahun baru oleh pasukan polis Cologne yang disiarkan dalam bahasa Arab. Twitter telah memadam tweet tersebut dengan segera dan menyekat pemilik akaun Twitter selama 12 jam. Dalam kes di Jerman, pengguna atau pemilik akaun media sosial tidak dikenakan penalti kewangan, cuma hak mereka untuk menyatakan pendapat atau perbebasan sudah disekat dan untuk yang bertentu. Maknanya dia tidak kenakan denda, tapi dia ada hukuman dalam bentuk, contohnya dia tempoh tertentu kamu tak boleh gunakan. Itu saja di Jerman. Sekarang kita lihat di dalam negara kita. Undang-undang dalam negara kita, pertamanya skop sasaran berbeza. Skop sasaran di Malaysia ini dia kepada semua orang, kepada semua. Sebab tu kalau lihat pada akta ini, kita lihat saya bagi ada 4 seksyen Seksyen 4, 5 dan 6. Saya nak bagi seksyen 4. Seksyen 4 Akta Anti Fake News Saya bacakan. Any person who by any means maliciously creates maknanya cipta, offers menawarkan, publishes menerbitkan, print mencetak, distributes mengedar, circulate ni maknanya mengedar juga, dan disseminate any fake news or publication containing fake news commit an offence. Dan sekiranya mereka bersalah, pertamanya mereka kena denda sebanyak RM500,000, tak boleh melebihi RM500,000, ataupun kepada hukuman penjara untuk tempoh tidak melebihi 6 years ataupun 6 tahun ataupun kedua sekali. Dan kalau sekiranya kesalahan itu berterusan dalam seksyen 4 mereka boleh dikenakan denda yang berterusan sebanyak RM3,000 setiap hari. Tak boleh lebih RM3,000 sehinggalah daripada mereka mula mengulangi lah. Maknanya mereka tidak. Mohon laluan. Boleh. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya dengar pasal fake news ni. Ini bukan fake news, tapi saya dengar di luar rakan-rakan saya juga bertanya, kenapa kita nak tarik balik? Saya nak minta pencerahan daripada Yang Muhammad Menteri. Kenapa kita nak tarik balik fake news ni? Oleh kerana kononnya lah, tak fake kan tidak saya tak tahu, kononnya kes-kes yang dikumpul begitu banyak, macam ada satu bank lah, satu tabung, kes-kes yang dikumpul ni untuk diambil tindakan, kebanyakannya adalah pemimpin-pemimpin kerajaan Pakatan Harapan. Oleh sebab itulah fake news ni nak ditarik balik supaya tindakan terhadap mereka tak boleh diambil. Adakah benda ni betul ataupun sengaja-sengaja diadakan, padahal kita nak buat ini untuk tujuan kebaikan kerana janji Pakatan Harapan kepada rakyat bahawa sekiranya berjaya di dalam pilihan raya lepas, kita nak tarik balik yang ini. Adakah kerana janji PRU ataupun kerana yang disebarkan ni kononnya pemimpin-pemimpin kerajaan Pakatan Harapan ni banyak sangat yang menyebarkan fake news dulu, dan sekarang ni nak tarik balik supaya tindakan tidak dapat diambil. Dan saya khawatir kerana sekarang ini yang saya sebut dalam perbincangan perbahasan tempoh hari, saya kata saya paling khawatir kerana saya sekarang duduk di pembangkang. Dan selalunya kerajaanlah yang beruntung untuk mengambil tindakan, terutama sekali kepada kami di pembangkang ini yang sekarang ini tukang penyebar. Umpamanya lah, saya bagi contohnya lah. Terima kasih Yang Muhammad Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Khairuddin. Sebelum saya menjawab itu, izinkan saya sambung sikit tadi Datuk Seri Khairuddin dan juga Tan Sri Ketua. Tadi saya kata seksyen 4. Di sana juga ada seksyen 5 yang saya nak bezakan dengan Jerman tadi. Seksyen 5 ni
kalau kiranya kita memberikan bantuan kewangan, sesiapa yang terlibat dalam memberikan financial assistance, mereka juga boleh diambil tindakan. Section 6 begitu juga. Section 6 ini, izinkan saya melihat pada section 6. Saya baca section 6. Okey. Section 6 ialah failing to carry out duty to remove application. Maknanya ini juga sekiranya kita gagal remove, kita dengan setelah kita tahu benda tu adalah fake news dan kita ada sebab munasabah bahawa application itu mengandungi fake news, maka kita juga boleh dikenakan tindakan. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah, kalau kita lihat section 4, 5 dan 6, dia menggunakan perkataan any person. Any person maknanya semua orang. Tak kira Datuk Seri Ahmedin pembangkang ke, kerajaan ke, menteri ke, timbalan menteri ke, tak kira ke, dia semua orang terdedah kepada pendakwaan ataupun siasatan. Jadi inilah yang menyebabkan kita rasa perkara ini bukan maknanya kita kata, saya nak kata saya ulang balik, saya nak jawab terus pada Datuk Seri Ahmedin tadi. Sebenarnya bukan masalah kita nak condone fake news, tak timbul sebenarnya. Sebab saya nak katakan, seperti yang saya kata sebelum ini juga, bahawa di negara kita dah ada undang-undang yang mencukupi, tak perlu ada undang-undang lain. Di Jerman, mereka tak buat create satu offense baru. Fake news tu berdasarkan undang-undang yang ada tu ada, cuma mereka sasarkan siapa. Itu je beza di Jerman dengan kita. Kita ni, kita create, dah ada satu akta lain. Contohnya kita ada akta kanun kesihatan, kita ada multimedia dan komunikasi, kita dah ada contohnya akta hasutan yang walaupun kita akui atas sultan mungkin ada orang tak apa setuju, tapi dia masih lagi boleh digunakan. Akta mesin cetak dan juga penerbitan, semua akta ini adalah akta-akta yang mengandungi peruntukan-peruntukan yang melarang daripada kita menyebarkan berita palsu. Sekiranya kita melakukan kesalahan, kita boleh ambil tindakan di bawah akta yang sedia ada. Jadi sebab itu kalau kita create lagi akta ni, kita create pula satu kesalahan yang baru. Apatah lagi akta ini juga berdasarkan section 3 dia terpakai untuk dipanggil extraterritorial, kepada yang di luar pun boleh diambil tindakan. Maknanya kalau bukan kesalahan di Malaysia saja, kesalahan di luar negara, katakan dia duduk, orang Malaysia duduk di England ke, duduk di Afrika pun boleh kenakan tindakan. Jadi okey, sebenarnya tuduhan, kalau ada tuduhan tadi kata saya, sebenarnya anti-fake news kita nak apa ni, repeal ataupun kita nak apa dipanggil mansuhkan, kerana kita takut ramai-ramai terlibat dalam fake news ni adalah parti pembangkang dululah yang sekarang di kerajaan. Saya rasa itu tuduhan yang amat nakal lah. Saya tak kata tuduhan nakal lah. Sebab apa? Saya tak tahulah orang lain, tapi bagi saya kan, kalau yang setakat yang ahli parlimen ataupun menteri-menteri daripada PH ni, kami ni rasanya memang tak pernah daripada pembangkang sampai sekarang, kita tak berminat lah dengan benda-benda fake ni. Tak kira apa pun, kita suka benda yang genuine, benda yang asli. Sebab tu kita tak payah ada akta ni lah. Kalau tak ada akta ni pun, kita tak akan sebarkan berita palsu. Sebab bagi kita, berita palsu ni, kalau kita sebarkan, kredibiliti kita pun jatuh. Bukan saja masalah kalau kita sebarkan berita palsu, saya rasa rakyat tak akan terima dan rakyat akan tolak kita dalam pilihan lepas. Kenapa rakyat terima kita punya kempen? Saya rasa rakyat mereka lebih pandai, mereka bijak. Kalau mereka rasa apa yang disampaikan oleh pembangkang pada masa itu adalah tak betul, mereka tolak kita. Contohnya kita tahu YMDB tak betul, mereka akan bantah kita dan mereka akan hukum kita dalam pilihan raya. Tapi apa yang berlaku ialah segala apa yang kita cakap itu, kita kata orang, kita berhujah dengan mereka boleh terima dan mereka akui bahawa kita menyampaikan berita yang benar. Sebab itulah mereka pilih kita dan mereka jadikan kita sebagai kerajaan. Jadi kita tak timbul nak kenakan pada diri kita ataupun takut diri kita kena. Bagi kita, tak ada berita, tak ada akta ini pun, kita tak akan cerita ataupun sebarkan berita tak benar. Sebab bagi kita, kalau kita orang Islam, tak ada akta pun kita tak boleh cakap benda bohong ni. Benda bohong ni, benda palsu ni, bukan masalah akta. Masalah kita dengan Tuhan pun tak selesai kalau sebenarnya kita ni. Saya rasa ini orang agama lain pun sama. Kalau kita yakin kita ni seorang, yakin ada satu kata orang tu, we believe in God, kita tidak akan buat benda-benda ini. Saya percaya semua orang ni,
Apatah lagi kalau kita orang Islam yang kita tahu bahawa kita akan dikenakan hukuman dan sebagainya, dan tentulah kita akan sebarkan berita palsu. Jadi saya rasa tak timbul. Dan kita pun kalau kita hapus hari ini pun sebenarnya saya nak beritahu Tuan Zainuddin, pembangkang yang sekarang, pembangkang sekarang lah, yang mungkin patutnya lebih kena berhati-hati. Saya nak beritahu Datuk Zainuddin juga, di hadapan saya ini ada satu saya dapat satu maklumat, statistik. Kalau nak saya boleh bagi kemudian nanti, tentang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, salah kes yang mereka dakwa kerana menyebarkan berita palsu di bawah Akta Multimedia daripada 2016 hingga 30 Jun 2018. Saya nak bacakan bilangan kes disiasat 2016 37 orang, 2017 40, bilangan 2018 36. Mana dalam undang-undang sekarang dah ada pun, berdasarkan akta, belum ada anti-fake news pun dah ada. Saya ada nama-nama senarai orang-orang yang terdakwa, semua ada ni. I got all the details. Maknanya kalau sekiranya tak ada akta anti-fake news pun, bukan bermakna perbuatan menyebarkan fake news ini akan diambil ringan oleh pihak kerajaan. Tidak. Fake news ini mana-mana ahli parlimen ke orang awam tak boleh sama sekali tolerate. Tapi itu bukan bermakna kita justify kewujudan anti-fake news. Kecuali negara kita tidak ada undang-undang. Itu saya boleh terima lah, kita perlukan ada anti-fake news. Sekarang ni kita ada undang-undang yang mencukupi untuk nak deal. Kalau ada kelemahan undang-undang itu, seperti saya katakan, kita buat pindaan. Dan pindaan itu untuk makluman ahli parlimen, SKMM dalam proses untuk meminda akta komunikasi dan multimedia. Sebab akta ini usulnya Seksyen 211 dan 233, ada orang pertikaikan Seksyen ini mungkin bermasalah. Dan kalau sekiranya ada bermasalah, saya rasa undang-undang ini, undang-undang yang akan dipinda nanti akan mengambil kira segala input daripada orang ramai dan akan digunakan ataupun digubal seadil yang boleh untuk memastikan hanya orang-orang yang betul-betul terlibat dengan penyebaran berita palsu saja yang diambil tindakan, dan proses itu mesti adil. Seperti saya telah ujarkan sebelum ini, kita undang ni ada adil dan juga proses keadilan, decision dan decision making proses. Silakan Tan Sri ada ni, silakan. Ya. Tadi Yang Berhormat Perdana Menteri memberi perbandingan negeri Jerman. Saya rasa adalah perbandingan yang tidak wajar atau tidak sepatutnya, kerana negara kita berbilang kaum, sensitiviti dan sebagainya, dan masih lagi jurang perbezaan dan persefahaman ataupun perpaduan antara kaum dan keagamaan itu masih kekurangan. Dan tadi juga Yang Perdana Menteri mengatakan bahawa seakan-akan kita antara kita dengan Tuhan, seakan-akan kita kebanyakan kita macam malaikat. Tetapi saya rasa kita lebih munafik daripada malaikat. Soalnya kalau kita pengamal social media, kita dapat tengok bukan sahaja berita-berita palsu telah diviralkan, tetapi ada juga ramai di antaranya adalah fake account. Dan ia berlaku secara berleluasa. Dan antaranya kegentingan politik ataupun fahaman politik yang begitu zombie-like, dengan izin, adalah disebabkan oleh fake news yang tersebar secara berleluasa, di mana orang terima sahaja dan tidak ingin dibuktikan ataupun menerima ataupun mengkaji dengan dalam. Jadi saya rasa kita perlu juga terima hakikat bahawa memang akta fake news ini diperlukan lebih-lebih lagi di negara kita. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator daripada MCA. Saya nak beritahu dengan YB MCA lah tentang malaikat dan munafik itu. Bahaya tu, nanti kena pada MCA sendiri. Sebab MCA dulu tak kawan dengan PAS, kan kawan dengan PAS. Orang kata ni munafik nanti. Sebab tu jangan Mr. Speaker, saya ingat minta menteri tak payah lagi daripada itulah. Saya bercakap, Datuk, kita menghormati kerajaan.
kalau nak main polemik begini. Yang Muhammad Azwan. Okey, terima kasih. Sila duduk. Saya bercakap ni respon Ibu pernah kata kalau saya Tuhan. I'm responding. I'm responding. Go. Saya terus nak jelaskan ni. Sebenarnya Let me reply first lah. malaikat dan munafik ini universal. Tak, you Kita yang tak boleh semua bangkitkan, semua, tak bangkitkan. semua kita masukkan dalam Islam dan provokasi sentimen orang-orang Muslim. Itulah masalahnya orang-orang politik seperti yang berhormat Timbalan Menteri. Ini Minta maaf. Hello. Yang Muhammad, Yang Muhammad Menteri. Tolonglah jangan go personal lah. Ini kita jawab secara Tapi saya tak ada. Saya membangkitkan. Saya responding pada apa beliau kata. Jawab terus, tak payah nak. Okey, okey. Betul, Yang Muhammad. Saya akui lah, tak apalah. Saya nak katakan sebab tu kena berhati-hati bila kita membangkitkan istilah munafik dan sebagainya. Sebab saya takut nanti kena pada diri kita sendiri. Itu maksud saya. Saya takut rukun-rukun Islam ke apa. Let me reply first. Ahli-ahli Yang Muhammad Menteri, Yang Muhammad Senator Datuk Seri Lia, kalau nak ada perbincangan sila keluar dari Dewan. Ada bagi ni kita dalam sini ni berjalan secara aman. Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad ni bercakap, saya tak tengok apa-apa yang ada masalah dengan apa yang diberitahu oleh Yang Muhammad. Sila jawab Yang Muhammad. Okey, Tan Sri, saya akan terus pada dia pasal Jerman dengan Malaysia ni. Sebenarnya saya nak beritahu dengan yang berhormat. Untuk maklumat yang berhormat, sebenarnya memang saya akui lah mungkin Jerman tu kita kata tadi tidak berbilang kaum macam negara kita, seperti mungkin tak multiracial macam negara kita. Tapi sebenarnya dalam dunia global sekarang ni, saya rasa kita mungkin dah tak boleh lagi nak katakan mana negara ini dia hanya satu kaum je. Sebab sentiasa akan ada pelbagai kaum yang mungkin akan datang dalam negara itu. Di Jerman, kalau untuk makluman apa ni Yobi Senator, ramai rakyat Turki di sana tau. Turki ni orang Islam. So nak kata mereka sana satu kaum pun tak betul, satu bangsa pun tak betul. A lot of ramai orang-orang yang bukan yang ambil suaka politik dan sebagainya ramai di sana. Sebab itu, dan sekarang Jerman adalah negara yang banyak terima pelarian daripada Syria dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa dengan dunia jadi global village ini, isu-isu multiracial ini mungkin dah tak relevan lagi dah. Maksudnya akan datang makin lagi rencam bangsa ataupun kaum dalam satu negara. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk maklumat Senator, kalau bila kita buat undang-undang negara kita ni, bukan saja aktif fake news, undang-undang apa-apa pun kita mengambil kira semua kaum ini. Kalau kita gunakan logik yang Muhammad Senator, sudah tentulah undang lain pun sama juga. Tak boleh kita ni. Sedangkan undang-undang ni, apabila kita buat dalam negara kita ni, kita mengambil kira semua kaum dalam negara kita ni. Kita ambil kira semua. Sebab itu bagi saya, isunya bukan isu anti fake news dengan Jerman ni berbeza, sana kaum dia komposisi kaum. Tidak. Isunya adalah kita dah ada undang-undang yang cukup. Untuk Muhammad Senator, saya tahu sangatlah sebab saya adalah pengamal undang-undang dan saya tahu macam mana undang-undang dalam negara kita dah cukup sangat. Mungkin Muhammad Senator tidak ada pengalaman sebagai macam Tan Sri yang mungkin suka pengamal undang. Kita tahu undang-undang ada cukup dah. Dan untuk makluman YB Senator, kalau kita terlampau banyak undang-undang tak bagus. It's not good. Too many laws tak bagus. Sebab negara yang banyak boleh saya menjelas sikit? Sekejap. Negara yang banyak undang-undang, Tan Sri, negara yang banyak undang-undang ni kebanyakan secara umumnya dengan negara yang dipanggil negara diktator. Itu banyak undang-undang. Sebab apa? Negara yang diktator dia perlukan undang-undang sebab dia rasa tak secure kedudukan dia. Dia perlukan undang-undang untuk lindungi kesalahan-kesalahan dia. Sebab itulah negara-negara ini dia akan sentiasa buat undang-undang baru kalau dia rasa undang-undang tak mencukupi. Ini yang berlaku dalam negara kita. Minta maaf Habib Senator. Dah ada undang-undang yang mencukupi pun kita rasa tak cukup lagi. Sebab itu dia tambah. Akhirnya bila tambah undang-undang ni, kesannya ialah dia tambah kerja kepada pihak polis, tambah kerja kepada pihak penguasa, tambah kerja kepada mahkamah. Dia juga melibatkan kos. Saya nak beritahu dengan Habib Senator, jangan kita ingat pelaksanaan undang-undang tidak ada kaitan dengan kos. I can show you a book written by one scholar, hubungan relationship between undang-undang dengan kos ini. Ada dia punya apa ni dipanggil interrelation, ada dengan izin, ada dipanggil hubung kait antara undang dan ekonomi. Makin banyak undang sebenarnya kita makin banyak menghabiskan wang negara. Jadi saya rasa isu sama ada
undang-undang ni di Jerman, di Malaysia berbeza, itu tak timbul sebenarnya. Semua sepatutnya kalau kita nak buat undang-undang, kalau kita rasa undang-undang di negara kita ni kita nak buat undang-undang, tak salah kalau kita ambil undang-undang negara kita, negara lain sebagai panduan untuk kita memastikan undang negara kita ni juga selaras dengan keadilan sejagat itu. Di Jerman ni saya rasa ataupun negara lain semua tak suka fake news. Kalau mereka suka fake news, tentu mereka tak buat undang-undang yang seperti saya kata tadi. Mereka buat undang-undang itu kerana mereka tahu bahawa perlunya undang-undang ini. Dan negara kita pun sebenarnya, alhamdulillah, kita sebenarnya advance in the sense that kita dah ada undang-undang khas untuk nak deal dengan fake news ini. Sebab itu tak perlu ada undang yang lain. Tan Sri, tadi ada Tan Sri nak tanya. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Saya setujulah. Saya faham apa Yang Berhormat terangkan. Saya nak quote dua buku lah. Buku yang pertama ditulis oleh pemimpin kerajaan pada hari ini, bertajuk Time Bomb of Malaysia. Please read that book, Time Bomb. Buku yang kedua, satu buku yang ditulis oleh penulis barat, Eliza Griswold, The 10 Parallel. Saya nak tekankan di sini, saya faham negara kita Yang Berhormat sebuah negara majmuk. Eliza Griswold mengatakan bahawa Malaysia ni sebuah negara yang cantik, modern, sophisticated, prosperous. Dia cukup bangga dengan Malaysia. Bahkan dia menganggap Malaysia ni satu-satu negara dalam dunia, walaupun berbilang kaum, kita telah maju ke hadapan. Dia cukup bangga. Eliza ni buat research seluruh dunia, bukan saja Malaysia. Eliza punya research fokus on negara-negara Islam. Bagaimana perpecahan negara Islam, apa sebab? Saya nak katakan di sini, Eliza telah bagi warning. Dia kata walaupun Malaysia ni negara maju apa tu hebat, ekonomi bagus, itulah berbagai-bagai cantik, tetapi the word she used, dia kata religious differences boleh menghancurkan negara ini melalui provokasi antara kaum. Saya faham di Germany yang sebenar, Germany itu saya consider homogeneous society lah. Pihak Pak Arab lepas itu very small number. Kita ni majmuk, kita besar, berbeza. Dan sejarah kita dari dahulu cukup sensitif. Kebelakangan ini lagi sensitif. Kalau sekiranya kerajaan tidak berkeras, saya tidak kisah nak mansuh tak mansuh. Saya yang kisahkan pada hari ini anak cucu cicit kita. Itu yang saya bimbang. Saya faham dari segi kos. Dalam kos ini kalau kita tak jaga kosnya, kos anak cucu cicit kita tidak akan dapat hidup macam kita hidup pada hari ini. Saya maksudkan kita telah dibagi amaran oleh penulis-penulis barat yang buat research. Buku-buku akademik banyak yang saya baca. Dia selalu warning, please Malaysia jangan. Provokasi ni cukup payah. Kau orang semua dah bagus, dah cantik. Tidak ada dalam dunia macam kamu ni. Cukup cantik. Tapi provokasi tolong jaga. So saya mengharapkan kita kena faham, pihak kerajaan kena faham, kami bukan nak menentang satu pasal. Terus saya mengatakan nak mansuh tak mansuh, it's not my problem. My problem is my generation. Cucu cicit kita orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, Sabah Sarawak sama. Mereka cucu cicit kita. We will go. What will happen to them? Kita sebagai pemimpin kena fikir betul-betul. Tolakkan sentimen-sentimen ideologi parti masing-masing. Kita fikir anak kita ini. Maka dengan itu Tuan Dipertua, saya harap kita jelas, kita faham. Sebab saya katakan kita telah di-warning berkali-kali. Saya sebagai orang akademik, saya boleh tunjukkan buku dia, cukup banyak buku bagi warning. Malaysia jangan kacau, pastikan. Sebab provokasi agama cukup bahaya di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Yang Menteri panjang lagi. Nak gulung ni, boleh katakan juga, harap soalan terakhir lah. Untuk makluman Yang Amat Tan Sri dan juga Amat Tan Sri yang bertanya tadi, Senator, saya setujulah differences ni memang kadang-kadang digunakan untuk sampai berbunuhan dan ia bukan satu fenomena berlaku di Malaysia je. Fenomena sejarahnya memang begitulah, daripada unsur Syiah, Sunni, itu semua religious differences lah. Yang sekarang berbunuh-bunuhan di negara Arab ni antara religious differences lah. Saya tahu sangatlah Puan Tan Sri. Sebab apa? Kebanyakan saya akui lah, kadang-kadang orang yang bercakap tentang religious differences ni pun ramai juga yang saya cakap umum bukan dekat Malaysia aje, ramai juga yang tak faham agama juga.
Mereka tak boleh terima bahawa dalam Islam ke contoh, agama ni ada benda yang kita boleh berbeza pendapat, ada benda tak boleh berbeza pendapat. Dalam agama, saya nak istilah untuk Tan Sri, ada perkara dipanggil perkara sawabit. Sawabit perkara yang tetap, tak boleh kita tak boleh berbeza pendapat. Ada perkara dipanggil mutaghayyirat, perkara dipanggil dalam benda-benda yang anjal, yang ada fleksibel, yang kita boleh berbeza pendapat. Dan ini perkara yang sebenarnya dah lama pun ulama' lah bincang panjang dah. Tapi sekarang, masalahnya sekarang ni, kita kadang-kadang berbeza pendapat dalam perkara yang patutnya kita boleh berbeza pendapat, dia anggap tak boleh berbeza pendapat. Lagi satu, saya nak beritahu dengan... maksudkan Islam dengan bukan Islam, ya? Ini buku ni kata, Islam dengan bukan Islam. Selepas 911. Okey, tak apa, Tan Sri. Sebenarnya saya nak beritahu dengan Tan Sri tentang isu Islam dengan bukan Islam ni juga. Sebenarnya kalau dalam negara kita, sebenarnya tak perlu takut. Sebab apa? Dalam perlembagaan ni kita dah ada satu dipanggil, kalau orang gunakan istilah ialah indigenous elements. Maknanya elemen-elemen yang tidak boleh kita tentu pun. Contohnya dari segi Islam sebagai agama persekutuan, isu tentang raja-raja, isu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, isu sebagai hak istimewa orang Melayu, affirmative action. Ini semua adalah dipanggil elemen-elemen yang telah embedded dalam konstitusi yang tak boleh disentuh pun. Yang ini saya rasa, alhamdulillah, negara kita ni, kita boleh mengucapkan tahniah lah kepada semua kaum dalam negara kita ni, baik Melayu ke Cina dan India. Mereka terima ni sebagai satu social contract dan mereka tak pernah pertikaikan. Yang menjadi masalah ialah ada setengah-setengah pihak yang tak bertanggungjawab, yang cuba sering, yang suka sangat main isu perkauman ni, khususnya dalam pilihan raya, suka sangat main isu perkauman. Bila ada kadang-kadang kita main isu perkauman, contohnya Melayu terancam dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan negara kita jadi kucak-kacir, huru-hara. Sebenarnya saya rasa kalau rakyat dididik dengan betul, dalam pendidikan kita dididik dengan betul tentang konsep negara kita ini, tak ada orang pun yang akan nak suka-suka bergaduh ni. Apa yang berlaku sebagai contoh, yang benda pahit seperti 13 Mei dan sebagainya, ini bukan salah orang agama, salah orang-orang tertentu. Saya tak sebut lah, ada pihak tertentu yang tak bertanggungjawab. Yang ini yang sepatutnya kita salahkan, bukan salah pihak agama. Tak ada juga orang kadang sering juga menyalahgunakan agama sehingga jadi melahirkan ekstremisme ataupun pelampau, mudah menghukum orang dan sebagainya. Saya tahulah sebab saya pernah pernah jadi mangsa kepada perkara itu. Jadi saya tahu sangat tentang bagaimana kadang-kadang kita menyalahgunakan baik agama dan sebagainya untuk membuatkan ni. Dia ada sikap dipanggil holy than thou. Aku lebih suci dari orang lain. Aku lebih tahu. Ini yang kalau kita belajar, saya baca buku tentang ISIS yang ditulis oleh ni kan. Kenapa wujudnya ISIS ni? Kerana itulah. Kerana ada sikap holy than thou. Aku lebih mulia orang lain. Bila kita orang kalau kita pegang tu agama, kita lebih mulia orang lain. Kita lebih suci dari orang lain. Orang lain kita anggap sebagai orang yang mungkin second class dan sebagainya. Dan inilah yang mengakibatkan kadang-kadang bila orang tak faham ini, dia menyebabkan berlakunya persengketaan agama. Dan kalau sekiranya benda itu berlaku pun, tak perlu kita risau. Undang-undang yang ada sekarang dah cukup dah. Saya terangkan sebelum ini bagaimana undang-undang Akta Kenegaraan itu, dia punya hebat undang-undang itu sehingga kita tak boleh fitnah orang mati, tak boleh fitnah. Bukan orang hidup je, orang mati tak boleh fitnah. Undang-undang ini. Mohon jelah Menteri, Tan Sri boleh? Boleh. Saya sebenarnya dah nak habis dah, tapi kalau tempat pada Tan Sri lah. Tak, sebab saya nak mohon sedikit penjelasan. You have to get permission from Tan Sri. Kalau Tan Sri kata silakan yang boleh. Terima kasih Tan Sri. Sebab tadi Yang Menteri tadi ada sebut dalam hujah bahas, Yang Menteri kata undang-undang yang sedia ada sekarang ini sudah mencukupi, sudah sangat mencukupi untuk mengatasi anti berita tidak benar ni, isu ni. Tapi saya nak bertanya kepada Yang Menteri, sebab undang-undang yang sedia ada, saya tahu yang kita guna pakai adalah Kanun Kesesaan, Akta Mesin Cetak Penerbitan 1984, Akta Komunikasi Multimedia 1998, di mana undang-undang ini yang digubah 20 tahun yang lalu. Maknanya paling latest 1998, tapi 20 tahun lalu. Tetapi apabila timbul isu akti berita tidak benar ni digubal pada tahun lalu ni, adalah untuk bukan sahaja untuk mengatasi, tetapi kita nak prevention.
Maknanya untuk mengelakkan lebih banyak kes-kes ataupun berita-berita tidak benar, anti berita tidak benar ini berlarutan. Maknanya dengan keadaan kepesatan media sosial dan sebagainya. Tadi apabila Yang Menteri kata tadi undang-undang yang sedia ada sudah mencukupi, maka saya nak bertanya, di undang-undang di akta manakah yang ada menyentuh tentang interim order secara khususnya, dan juga mempunyai satu takrifan yang sangat jelas yang menyatakan tentang maksud berita tidak benar dalam undang-undang yang sedia ada. Sebab saya rasa dalam undang-undang yang sedia ada yang tadi sebut 3 tadi tidak ada menyentuh tentang perkara-perkara ini. Saya rasa ada 5 ke berapa takrifan dan sebagainya. So maka adakah kerajaan bercadang sebenarnya, adakah untuk daripada kita terus bubar terus, maknanya kita terus mansuhkan akta ini, baiklah sebaiknya kita pindah dulu akta sedia ada untuk membaiki ataupun menutup kekurangan undang-undang yang kurang kat dalam yang sedia ada, macam interim order. Sebab apa kalau interim order ni, kalau katalah macam dalam pembahasan saya banyak kali saya sebut, ia untuk protect ataupun untuk mengelakkan lebih banyak berita-berita yang tidak benar ni berada di dalam, terutamanya dalam media sosial. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Datuk Senator Datuk Faharia. Dengan izin Tan Sri Tua, minta maaf Datuk Faharia, sometimes your argument you are contradicting yourself dengan izin. Saya nak beri contoh ni, kata-kata Wabi Senator bahawa daripada kita masukkan ni, baik kita pindah undang-undang yang sedia ada. Saya sebenarnya setuju dengan poin YB Senator. Sepatutnya itu yang kita buat. Sekarang ni kalau cuma beza saya dengan senator lah. Senator kata pindah dan juga kekalkan undang-undang itu. Yang itu saya tak setuju. Sebenarnya kita patut pindah undang-undang yang ada kalau ada kelemahan, dan kita jangan adakan undang-undang baru. Yang itu dulu kami cadangkan. Mr. Speaker, saya tak cakap kekal. Saya cakap dipindah dahulu undang-undang tu baru dimansuhkan. Maknanya right now the government currently nak memansuhkan dahulu tanpa meminda. So maknanya dalam peralihan, kalau katalah kita bercakap pasal kepentingan rakyat ni, kita nak bercakap pasal keadaan yang mana kalau katalah ada berita tidak benar berlaku, bagaimana rakyat nak dilindungi kalau katalah dalam undang-undang yang sedia ada interim order tidak disentuhlah mana-mana undang-undang yang sedia ada, dan yang kedua undang-undang sedia ada tidak ada menyatakan tafsiran ataupun definisi tentang berita tidak benar. Masih lagi undang-undang yang sedia ada tidak ada tak menyentuh perkara dalam akta ni. Sebab itu tadi saya katakan bukan mengekalkan, tetapi sekiranya kerajaan hendak memansuhkan, saya setuju, tetapi pindah dulu akta yang ada, maknanya supaya rakyat-rakyat ni dilindungi. Itu saja, Tan Sri. Sebenarnya saya kata tadi masalahnya Senator dengan izin, bila kita nak pindah dulu kata lepas baru kita mansuh, bermakna spending mansuh tu paling undang-undang masih ada lagi. Faham tak? Sebab tu saya kata tadi your argument kalau kita terima bermakna kita pergi pindah, jangan mansuh dulu, lepas habis pindah baru kita mansuh. Maknanya pending waktu tu undang-undang tu terpakai. Itu saya kata, maknanya walaupun you tak cakap kekalkan, tapi hakikatnya itu yang berlaku. Saya nak kata begini, saya nak kata bahawa sebenarnya yang itu yang kami cadangkan dahulu. Sebab sebenarnya untuk makluman yang berhormat Senator, kami pernah cadangkan masa Dewan Rakyat dulu, masa undang-undang ni dipindah, undang-undang yang dibuat, pergi pada select committee di Dewan Rakyat, kita bincang betul-betul. Kalau kita rasa undang-undang sekarang ini yang sekarang ni tak mencukupi, kita pindah. Kami cakap dengan baik masa tu. Tapi masa itu kerajaan dulu tak dengar. Dia nak buat juga. Dia nak juga bulldoze buat juga. Saya ingat saya terlibat dalam perbahasan itu. Jadi saya bagi contoh tadi. Saya setuju dengan apa dikatakan oleh Datuk Faharia tadi. Contohnya kata undang-undang sekarang ni mungkin tidak ada temporary measure. Dia bukan tak ada. Cuma undang-undang sekarang ni ada, cuma itu dalam bentuk civil. Dia bukan dalam bentuk kriminal macam ini. Dalam undang-undang sekarang ini yang anti-fake news ni dia letak section 7. Dalam undang yang sebelum ada anti-fake news ni, kita ada temporary measure yang dipanggil interlocutory injunction ataupun interim injunction. Cumanya kaedah itu ialah kaedah civil dan dia perlukan seorang lawyer dan orang tu kena by lawyer. Itu bezanya. Dia bukan masuk dalam, dia bukan incorporated dalam law. Dia dalam bentuk dipanggil dalam rule of court je. Itu ada sebenarnya. Interim measure dah ada dah. Tapi mekanisme dia dalam bentuk civil, bukan untuk kriminal. Tapi anti-fake news ni dia letak dalam section 7. Saya dah bincangkan pada hari itu. Section 7 ni walaupun interim measure ada, tapi dia berbentuk draconian. Sebab saya kata apa? Sebab dia berbentuk ex parte. Hanya dengar sebelah pihak saja. Dia tak dengar inter parte, dua-dua pihak.
kan? Dan sekiranya kerajaan buat, mahkamah kena benarkan. Kalau pihak kerajaan yang buat permohonan mesti dibenarkan. Ini dalam Seksyen 8. Sebab itu bagi saya ini semua adalah tidak adil. Sebab itulah bagi saya, kalau sekiranya katakanlah betul lah cadangan yang kata Datuk Fahriah, temporary measures ini mungkin lebih baik. Saya setuju, memang baik. Dan sepatutnya saya rasa kalau tidak ada dalam undang lain, kecuali undang sivil tadi, kita patutnya masukkan temporary measure itu dalam undang-undang yang kita nak pindah nanti. Jadi saya akan mencadangkan kepada SKMM, kepada Suruhanjaya, dia dipanggil SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kalau sekiranya mereka nak pindah nanti Akta Multimedia dan Komunikasi ini, saya minta supaya kalau boleh saya nak mencadangkan supaya mereka masukkan elemen temporary measure dalam undang-undang itu, supaya mana-mana orang kalau dia dapati ada berita palsu, dia tak perlu engage lawyers, buat kes civil yang perlukan belanja banyak. Baliknya dia pergi pada polis yang akan membuat permohonan itu untuk dapatkan dipanggil temporary measures itu. Seperti macam sekarang lah, kalau kita tengok akta dipanggil kekerasan rumah tangga, ada peruntukan-peruntukan yang dibenarkan oleh pihak polis untuk dapatkan dipanggil interim measures ini, ada. Tapi dalam bentuk lain lah, itu dalam bentuk serangan fizikal. Tapi sekarang ini adalah dalam bentuk fake news. Jadi oleh kerana fake news ni bermakna berita palsu ini ada dalam undang-undang, juga di-covered oleh Undang-Undang Akta Komunikasi dan Multimedia, dan oleh kerana dalam Akta Multimedia mungkin ada kelemahan, tidak ada temporary measure itu, kita masukkan je, tak ada masalah. Tan Sri, boleh saya bercakap? Nampaknya makin lama makin ramai. Let me Yang Muhammad Menteri rumuskan aja lah. okey, saya rasa saya dah nak ambil dah rumuskan dah pun. Minta maaf senator, saya tidak dibenarkan oleh senator. Saya boleh jawab. Okey. Sebagai tadi saya nak kata ginilah pada Datuk Fahriah dan juga pada semua senator, sebenarnya kita tak perlu dengan akta ni lagi dah. Percayalah, bila kita masukkan akta ini, kita tidak akan compromise kepada berita palsu. Saya nak beritahu kepada semua lah, berita palsu ni adalah musuh kita semua. Not only musuh Pakatan Harapan, musuh kita semua. Is our number one enemy. So, tetapi kita kena berlaku adil. Saya nak baca dalam Al-Quran kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala la ta'dilu i'dilu wa aqrabu taqwa. Janganlah kerana kebencian tu kaum kita berlaku tidak adil. Berlaku adil lah kerana ia lebih dekat bertakwa. Inilah prinsip keadilan yang kita diajar oleh orang Islam, bahawa kita mesti berlaku adil walaupun musuh kita. Paling susah Islam ni mengajar kita untuk kita buat keadilan pada perkara yang paling susah, iaitu pada musuh, kepada keluarga sendiri, kepada diri kita sendiri. Yang itu yang dipromot. Sebab keadilan ini dia mesti blind. Kalau katakan ada fake news dibuat oleh PH, saya sendiri akan minta supaya siasat. Kita tak mahu, kita nak, sebab sekarang kita tak kacau di parlimen, kita tak kacau program negara nak buat kerja. Kita memang betul-betul minta mereka buat kerja secara profesional. Saya nak beritahu kepada, sebagai kesimpulan, saya nak kata ginilah. Saya nak beri contoh. Masa persidangan Dewan Rakyat Tan Sri baru-baru ini, kita punya speaker halau keluar seorang ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, orang pertama, iaitu YB Ram Kapal Singh, kerana dia tidak ingkar perintah yang dibukakan oleh pihak speaker. Speaker kita PH halau ahli parlimen PH sendiri. Orang tanya kepada saya, macam mana ni speaker halau ahli parlimen daripada PH? Saya kata kami tak ganggu tugas speaker. Tapi dulu saya tak yakin perkara ini berlaku. Saya tahulah sebab saya dalam bangkang. Saya soal pasal UNDP, kalau 5 soalan, mungkin 6 soalan tolak. Punya hebatnya. Tak boleh langsung bincang. Berapa kali kena halau tak tahulah. Jadi inilah menunjukkan bahawa kita dah buat perubahan. Jadi perubahan ini, saya nak beritahu kepada senator semua, akan dilakukan juga pada menangani berita palsu. Saya yakin, walaupun tidak ada akta berita palsu, kita semua akan bersama-sama untuk menentang berita palsu. Sekian, terima kasih.